إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم ثم إلى حضرة والدنا ووالدنا وخصوصا للمسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد ونستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. قال مصنف رحمه الله ta'ala, jika engkau kehendakkan ilmu dan dikehendakkan mengetahui apa barang yang daripada ahlinya, atau engkau kehendakkan bahawa adalah engkau itu seseorang yang mempunyai pandangan, yang menceritakan dan mengkhabarkan daripada benda yang gaib-gaib, maka fikirlah olehmu dan i'tibar olehmu. Kalau nak dapat ilmu dan dapat hakikat ilmu itu, maka gunakanlah akal sebaik mungkin untuk mencari sahabat yang baik. Bertolan dengan tolan yang boleh menunjukkan kita kepada jalan ilmu itu sendiri. Dan i'tibar olehmu, seperti engkau fikir dan i'tibar daripada kelakuan bumi. Macam mana seseorang yang berfikir dan mengambil i'tibar daripada bumi, daripada namanya. Ini yang Habib selalu sebut tentang kita masih duduk dalam bab cari sahabat untuk dapat ilmu. Nak cari sahabat yang mempunyai untuk kita melalui jalan ilmu, carilah sahabat seperti mana yang Allah sebut dalam Quran, iaitu sahabat yang mempunyai ilmu, yang mempunyai akal yang baik. Yang tu yang Nabi kata selalu sebut dalam ayat ulul albab. Ulul albab ini ada akal, mereka mengambil i'tibar. Ada ilmu, mereka beramal dengan ilmunya zahir dan batin. Itu yang kita kena ada. Cari sahabat macam tu. Macam mana seseorang yang dia mengenal bumi dan nama-nama, kerana bahawasanya bumi manakala ia mempunyai tanaman padi semata-mata, serta mengandungi air, maka namanya bendang. Jadi kalau orang ada ilmu, dia ada akal yang baik, namanya ulama. Kalau ada tanah, kemudian ada air, ada tanaman, padi, orang namakan dia bendang. Jadi bila ada sifat, tentu ada mausuf, yang disifatkan. Baik itu Habib selalu sebut benda yang sama. Kalau ada ilmu tapi tak ada kemuliaan ilmu, macam ada tanah, ada air, ada padi, orang panggil dia bendang. Maka hasil daripada dia ada bendang, nanti dia ada natijah. Dia akan sampai 6 bulan ataupun 4 bulan akan datang, dia akan dapat padi. Apa guna dia dapat padi? Satu, dia boleh makan beras.
daripada padi dia masak menjadi beras. Kedua, dia boleh jual padi itu untuk dia menjalankan kehidupan dia sebagai seorang hamba Allah. Jadi orang yang ada akal, dapat sahabat yang baik, bila dia ada ilmu, tentu ada natijah ilmu, hasil daripada ilmu. Nak buat apa natijah ilmu? Itulah hasil dia. Apa hasil daripada takwa? Inilah dia yang Allah sebut dalam Quran, satu. Nak cari sahabat, cari yang macam tu. Itu diibaratkan macam ni, dengan bumi je. Dan jika ada ia punya pohon-pohon kayu dan umpamanya yang tiada pernah dipotong akar dia, maka nama dia cerang. Dan jika adalah pohon-pohon kayu dan umpamanya itu ada banyak, kemudian daripada dipotong dan ditebasnya, maka namanya belukar. Dan jika ia mempunyai sayur-sayuran dan timun-timun dan kacang ketola dan umpamanya, serta tiada mengandungi air, maka nama dia kebun atau huma. Demikianlah dikatakan. Ini ibarat, ulama bagi ibarat ni memang kalau fikir elok-elok, diibaratkan kita ni, kalau kita ada suatu benda yang berfaedah, tetapi kita tidak manfaatkan benda yang berfaedah itu, dia boleh jadi kebun, dia boleh jadi bendang, dia boleh jadi belukar, nampak, tapi semak samu, Baik itu bila ada ilmu, bila ada akal, tetapi tidak digunakan pada perkara yang manfaat, dia tidak menjadi manfaat. Kita habis pernah sebut perkataan, satu hari besok di akhirat, ilmu ni akan menemplak kita. Al-Quran akan menemplak kita. Dia akan laknat kita. Dia akan dakwa kita. Jika mana kita ni tadi ada tanah tapi tidak manfaatkan tanah itu. Ada tumbuh-tumbuhan tetapi tidak kita menjaga dan memelihara. Kita ni ibarat tanah. Bumi, tubuh badan ini daripada tanah. Macam bumi lah. Itu dihias dengan tumbuh-tumbuhan. Maka hias dengan ilmu, hias dengan sifat mahmudah, hias dengan perkara-perkara yang baik, akhlak yang baik. Maka dia nampak cantik, nampak indah, nampak lawa. Maka apabila berkata seseorang, bagiku bendang, nescaya diketahui bahawa ada baginya bumi yang bertanam padi. Bila ada orang cakap aku ada bendang, tentu dia ada tanam padi semata-mata. Ada orang boleh bayangkan serta tanah yang dia ada tu tanam padi, ada air. Dan jika berkata ada bagiku cerang, maka ketahui ada bagi bumi yang ada pada pohon kayu yang besar, dan umpamanya yang belum pernah ditebas-tebang akan dia. Dan jika berkata ada bagiku belukar, nescaya diketahui ada bagi bumi ada pohon kayu yang jadi banyak, kemudian daripada tebas-tebang akan dia. Demikianlah dikatakannya. Maka demikianlah juga engkau mengambil iktibar dan fikir pada benda barang-barang jua pun. Demikian juga engkau berfikir dan iktibar akan seseorang yang hendak dijadikan tolan itu, dengan mengetahuikan kelakuan tolannya. Kita nak berkawan, tengok kawan kita. Dia ada apa? Dia ada belukar ke? Dia ada cerang ke? Dia ada semak samun ke? Dia ada padi ke? Dia ada kebun yang indah cantik ke? Jika ia alim, maka alim. Maka alim kita. Kalau kita alim, dia alim. Dia dapat tunjukkan kita kepada jalan ilmu. Dan jika ia jahil, maka jahil. Demikianlah ghalibnya. Begitulah kebiasaannya. Kalau kita kawan orang baik, maka ghalibnya kita akan jadi baik. Kawan orang jahat,
ghalibnya kita akan jadi jahat. Macam itulah fitrahnya, ghalibnya. Fasal fi ta'zimil ilm wa ahlihi. Ini satu pasal pada menyatakan membesarkan ilmu dan ahlinya. Ketahui olehmu bahawasanya penuntut ilmu itu tiada mendapat ia akan ilmu dan tiada manfaat ia dengan dia, melainkan dengan membesarkan ilmu dan ahlinya. Dan membesarkan guru dan memuliakan dia. Makna membesarkan ulama. Maksud kata guru tadi membesarkan ulama. Membesarkan ataupun memuliakan. Sebab dalam satu syair disebut muallimu kawalidik ati amrahu wajlis amamahu biadabin wahtiramin. Guru itu seumpama dua ibu bapa. Wajlis amamahu biadabin, dan duduklah di hadapannya dengan penuh adab. Wajlis amam biadabin wa ihtiramin, dengan penuh penghormatan. Ati amrahu, kata syair apa, taat akan perintah dia. Sama macam mak ayah itu. Suatu kita dekat rumah, maka kita kena taat dengan mak ayah itu. Selagi perintah itu tidak terkeluar daripada syarak, maka wajib kita taat dengan perintah mak ayah itu. Selama mana kita ni tidak mentaati akan perintah mak ayah kita, maka jadi kita anak yang derhaka, wajib siksa kubur. Jadi wajib siksa kubur. Kita tak taat dengan mak ayah kita. Sampai kan kalau kita cakap dengan mak ayah kita tak boleh. Wala takul lahu ma'uf. Mak ayah kita panggil berdecit dan sebagainya. Tinggi suara dengan mak ayah kita. Lepas itu sebesar-besar awliya adalah kedua ibu bapa. Selagi mana mereka ini mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka ajak kita mentaati Allah, wajib kita mentaati kedua ibu bapa kita kerana Allah dan Rasul. Itu jangan sekali-kali kita ni tadi nak melawan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu antara asbab orang yang menghormati dua ibu bapanya diangkat menjadi awliya illah. Salah seorang ni siapa dia? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Hebat Uwais Al-Qarni. Dia jaga ibu dia. Dia jaga ibu dia. Itu dia. Ini manusia mau macam tu. Masa ada ayah, masa ada ibu, dia lawan. Masa tak ada ayah, masa tak ada ibu, barulah alah rindunya, ininya, itunya. Dan tatkala ada ibu, ada ayah, mereka tak boleh memenuhi hajat keduanya kerana Allah dan Rasul. Ini fitrah, biasalah fitrah. Dikatakan tiada sampai oleh yang sampai melainkan dengan hormat, dan tiada gugur oleh yang gugur melainkan dengan meninggalkan hormat. Orang yang tidak ada ihtiram dengan ilmu, tak ada ihtiram dengan sesama penuntut ilmu, tidak ada ihtiram dengan orang yang mengajar ilmu, maka hilang akan maqasid ilmu. Dia tak boleh sampai, tak boleh sampai kepada tujuan ilmu, tak boleh dapat keberkatan ilmu. Sampai itu orang dulu dia jaga semua benda ni. Orang dulu semua benda ni dia jaga. Penuntut ilmu yang dahulu mereka jaga, tak macam sekarang. Penuntut ilmu dahulu dia jaga. Syekh Abi, yang Abi dengar cerita lah, Guru Abi, yang Abi dengar cerita, dia ni bawa beg kitab dan dia jaga kasut guru dia. Dia bawa beg kitab dan jaga kasut guru. Nama dia yang Nabi selalu sebut, Tuan Haji Ali bin Musa. Dia jadi khadam kepada Syekh Ahmad. Syekh Ahmad Negeri Sembilan. Sampai satu masa Syekh Ahmad kata apa? Kau ni besok jadi orang alim buka pondok. Ketawa dia. Guru Abi ketawa. Macam mana saya boleh buka pondok? Saya bukan alim. Bawa beg.
bawa beg dengan jaga kasut. Nampak? Adab itu. Akhirnya Allah tunjukkan kebesaran, Allah angkat gua dia. Salah satu ilmu yang diangkatnya ilmu nahwu saraf. Itu kalau pelajar-pelajar pondok dulu terkenal nahwu saraf seliau dipanggil. Dihimpunkan 3 kitab yang besar. Matan Jurumiyah, Kawakib Buduriyah dan Alfiyah. Dijadikan satu undang-undang, dipanggil undang-undang nahwu Melayu. Allah angkat. Tetapi kata Allah nak angkat, Allah tak kira siapa, Allah boleh angkat. Siapa pun kamu. Kalau kita ni tadi mengikut akan saluran yang betul. Mengikut saluran betul. Mengikut jalan yang telah dipimpin oleh ulama. Allah angkat. Yang angkat kita bukan manusia. Manusia tak ada faedah. Habis selalu sebut benda sama. Mereka tidak boleh memberi manfaat. Makhluk tidak boleh memberi manfaat. Makhluk tidak boleh memberi mudar. Ini yang Nabi sebutkan dalam hadis tentang zikir yang kita baca wirid 10 lepas asar dan lepas subuh. Bukan sekadar baca, jadikan akidah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul zal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul zal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul zal jaddi minkal jadd. Apa yang Nabi sebut dalam hadis, dalam kitab Riyadhus Salihin pun ada. Tidak ada siapa boleh memberi manfaat, kata Nabi, jika berhimpun seluruh makhluk di dunia ni nak bagi manfaat dekat kita, nak tolong kita. Jika tidak dalam kehendak Allah, tidak dengan biiznihi, maka tak jadi. Datanglah berhimpun seluruh makhluk di dunia ni nak bagi mudarat dekat kita. Kita tidak dengan biiznihi, dengan kehendak Allah, nescaya tidak boleh memberi mudarat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ingat benda ni macam tak ada apa-apa. Sebab itu di antara nak dapat pemeliharaan Allah, nak dapat pergantungan yang hebat. Ulama dulu semua baca benda ni. Ulama-ulama dulu semua baca, sebab mereka, akidah mereka ni betul. Kalau nak bersih pergantungan, yang memberi mudarat dan memberi manfaat adalah Allah, mulazamah baca benda tu. Sebab Nabi sebut macam tu. Takkan kita tak percaya apa yang Nabi sebut? Tak kisahlah makhluk itu sama ada makhluk itu di kalangan manusia ataupun makhluk itu di kalangan jin sekalipun. Bila Nabi kata mereka tidak boleh memberi mudarat dan manfaat, apa makhluk sekalipun, makhluk harta ini makhluk, manusia ini makhluk, binatang itu makhluk, jika tidak dengan ada kehendak Allah di dalamnya, nescaya tidak akan berlaku. Tapi kadang-kadang orang ambil ringan, bukan panjang pun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul zal jaddi minkal jadd. Walaupun seluruh makhluk meninggalkan dia, tetapi dia tetap ada bersama Allah, maka dia tidak akan mudarat. Dia tidak akan mudarat, sebab dia berpegang
bahawasanya yang mentadbir alam ini, diri dia adalah Allah. Jadi apa yang dia nak risau lagi? Kalau dah tahqiq macam tu nak risau? Tak adalah risau dalam diri dia. Tapi sebab kita ni ada Tuhan lain dalam diri kita. Itu yang disebut la ilaha illallah. Tiada yang bersifat uluhiyah, yang bersifat ketuhanan, nafi selain daripada illallah. Allah ni tak ada siapa dah. Tapi kita kena usaha tak? Wajib. Yang dilarang jangan bergantung dengan usaha dan ikhtiar. Ya. Itu pergantungan ini yang nak kena tengok. Bila ada pergantungan, ada keyakinan, baru ada penyerahan. Kalau bergantung benda lain, maka yakin kita dengan benda lain. Lalu kita mula menyerahkan diri kita pada benda lain. Itu benda yang kita bergantung tu bila kurang, kita susah hati. Bila benda yang bergantung itu hilang, kita susah hati. Allah kurang tak? Takkan kurang lah. Allah hilang tak? Takkan hilang lah. Allah mati tak? Tidak akan mati. Maka bila tak mati, tak kurang, tak hilang, kita nak risau apa? Yang kita bergantung ni tak kurang, tak mati, tak hilang. Jadi nak risau apa? Tak ada kerisauan lah pada hati orang mukmin. Ini katakan hebatnya orang mukmin. Orang mukmin hebat. Jadi kita tanya, kenapa saya macam ni? Tengok diri, jangan salahkan Allah. Tengok diri. Apa yang menghalang sesuatu yang datang daripada kita ni? Apa yang halang kita? Apa yang halang kita? Oh, saya susah. Rezeki saya susah. Tengok apa yang menghalang kita. Sebab rezeki itu telah dijamin oleh Allah. Apa yang halang rezeki itu datang, yang jadi tersangkut? Tengok dosa. Tengok dulu. Tengok dia. Oh, saya semayang mengumpat kena tinggal. Hasad kena tinggal, buruk sangka kena tinggal. Inna ba'da zanna ithma. Itu kata ulama, sebanyak mana kamu yakin dengan Allah, sebanyak itu datangnya pertolongan Allah. Kita sendiri tak yakin dengan Allah macam mana? Ya. Tengok. Ya. Oh, saya macam ni, apa dosa lagi? Satu keluarga masih tak tutup aurat, dosa banyak, macam mana? Istighfar tak ada. Ya. Nabi kata aku beristighfar sehari semalam 100 kali. Nabi yang tidak ada dosa itu pun, yang dipelihara daripada dosa, maksum, berselawat dan beristighfar sehari semalam serah. Kita takkan 100. Macam mana kita nak dekat dengan Allah pun tak anda. Ya. Tapi selalu cakap, jangan hati itu bergantung harap kepada selain Allah, kecewa. Yakni tiada sampai oleh mereka yang sampai kepada yang dituntutinya. Barang mana tuntuti ia, melainkan dengan memuliakan guru dan ilmu dan lain daripada keduanya. Jika mereka salah jalan, mereka tak dapat natijah. Ilmu dapat, tapi keberkatan tak dapat. Ilmu dapat, barakahnya hilang. Kan orang ada ilmu,
dia tak susah hati. Habis selalu bacakan hadis tu. Orang alim, orang mengaji, orang alim, kaffalahu rizqahu. Rezekinya Allah jadi dia tak ada susah hati benda rezeki ni. Tapi duduk tempat orang alim yang disebut oleh Allah. Duduk pada tempat orang alim yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru dapat kafalahu rizqahu. Jadi kenapa saya begini-begini? Tengok tempat kita. Ya, tengok dulu. Ya, Nabi cakap macam tu takkan? Tak ada. Nabi kata penuntut ilmu dan orang yang alim, orang yang mengajar ilmu, rezekinya Allah jamin. Tiba-tiba tak jamin. Jadi salahnya salah hadis ke salah orang tu? Saya Abi nak tanya kamu. Ya. Bukan salah hadis tu, salah orang tu. Ahlul ilmu yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Penuntut ilmu yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul, bukan kita kehendak kita. Orang alim yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul, baru dapat kafalahu rizqahu. Bukan alim kehendak kita, cara kita, cara manusia. Pegang situ. Lepas tu kita tengok ulama-ulama dia tak ada susah hati. Ada tok guru pondok susah hati? Mana ada? Tok guru pondok dia tak ada susah hati. Sebab mereka ni ikut duduk pada tempat saluran yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Kemasukan keduanya daripada barang yang baginya kemasukan pada menghasilkan yang dituntutinya. Dan tiada gugur oleh mereka yang gugur daripada pangkat yang tinggi, melainkan dengan meninggalkan, memuliakan yang tersebut itu dan membesarkan akan dia. Tak gugur dia daripada pangkat dia, selama mana dia jaga adab-adab ilmu, dia jaga ilmu, dia jaga ahli ilmu, dia jaga ulama. Pangkat dia tak jatuh, sebab orang ini dah ada pangkat pada sisi Allah. Allah janjikan diangkatkan pangkatnya oleh Allah. Allah angkat pangkatnya. Itu mereka tak memikirkan perkara yang telah dijamin oleh Allah. Mereka tak resah, keluh kesah, takut pada perkara yang telah dijanjikan oleh Allah. Ada yang rezeki ni kan, ada rezeki yang telah dijanji, dipanggil rizqun maw'id kan, dah ada. Rezeki ni pun ada beberapa bahagian. Dikatakan pula memuliakan akan yang tersebut itu terlebih baik daripada taat. Ihtiram lebih baik daripada taat. Sebab apa? Sebab taat ni kadang-kadang depan taat, belakang khianat. Adakah tidak engkau ketahui bahawasanya manusia tiada jadi kufur ia dengan mengerjakan maksiat, dan hanya sesungguhnya jadi kufur ia dengan meninggalkan memuliakan, yakni dengan meninggalkan suruh Allah dan tegahnya, dengan makna merengah-rengankan akan dia dan menghinakan akan dia.
Seseorang boleh jadi kafir dengan menghinakan akan hukum Allah. Boleh jadi kafir. Ya. Dia hinakan, dia tak memuliakan, dia menghinakan. Kita kalau tak mampu nak buat sesuatu perkara, jangan hina. Saya tak mampu. Maka guru Abi kata, kalau kita ni masih tak baik, sorokkan benda tak baik kita daripada pandangan orang. Kemudian minta dengan Allah. Sebab kita tak mampu. Jangan kita zahirkan aib kita itu. Tetapi jangan sekali-kali kita menghina akan perkara ketaatan perintah Allah, mempeleceh, dia boleh jadi kafir. Jaga-jagalah, takut gitu. Dan bermula meringan-ringankan dan menghinakan keduanya itu kufur semata-mata. Dan setengah daripada membesarkan ilmu itu membesarkan gurunya. Cara jalan membesarkan ilmu dan membesarkan ulama. Berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bermula aku hamba bagi mereka yang mengajar ia akan daku akan huruf yang satu. Jika ia kehendak menjual ia, dan jika ia kehendak memerdekakan ia, dan jika kehendak ia membuat khadam ia. Maknanya Sayyidina Ali kata, besarnya, tingginya seorang ulama itu pada sisi Allah dan Rasul. Sabda Nabi SAW, apa kata Nabi SAW? Man alima abdan ayah min kitabillah fahuwa maulahu. Siapa yang mengajar ia, bukan man alima, man allama ia. Ini awal allama kan. Nabi Arab ni tak pandai. Bukan alima, allama. Siapa yang mengajar ia akan seorang hamba akan satu ayat daripada Quran Allah Ta'ala, maka ialah pengetahuan. Maka dalam ketinggian Allah wajar. Itu sebenarnya mengajar ni mulia pada sisi Allah. Mulia, berjaya tak berjaya bukan kerja kita. Berjaya tak berjaya bukan kerja kita. Berjaya tak berjaya itu kehendak Allah. Ada orang yang belajar, dia mengajar, murid ni tak berjaya, tetapi Allah tetap jadikan dia orang soleh. Ada orang yang mengajar, murid dia berjaya, tapi Allah tak jadikan ia akan orang soleh. Ada? Saya habis sebut pengalaman Nabi mengajar lebih tahun 1989. 1989 Nabi mengajar kitab 1989. Macam-macam. Macam-macam Nabi jumpa tu macam-macam. Ada sebahagian dah hafal 30 juzuk. Akhir sekali duduk mana? Tempat karaoke. Quran dah. Duduk karaoke. Allah nak bagi, nak letak situ. Yang kita takut. Tetapi selalu sebut, jangan kita bangga kita dah hafal 30 juzuk. Selagi mana kita tak boleh syafaat, mengambil syafaat Quran untuk mensyafaat diri kita. Kita takkan boleh syafaat ahli keluarga kita. Itu habis selalu sebut benda sama. Bebaskan diri kita dulu daripada neraka Allah. Jika mana kita hendak membebaskan orang lain dari neraka Allah.
Kalau kita sendiri dalam neraka, macam mana kita nak keluarkan orang lain dari neraka? Kita kena keluarkan diri kita dari neraka dulu, baru kita boleh mensyafaat orang lain dengan syafaat Quran, dengan syafaat ilmu. Ya. Selalu benda yang Nabi ingatkan perkara itu. Dan kadang seseorang ni bangga, oh saya dah ada 30 juzuk, Nabi cakap macam ni. Betul apa yang Nabi cakap. Ya. Nah, yang Nabi cakap, yang Nabi janjikan pasti. Pasti. Ya, sebab apa yang ada pada Nabi, hadisnya, lisannya, perkataannya, qaulinya, fi'linya, qalbinya sidik semua. Tetapi peruntukan itu kita masuk atau tidak? Ya, sebab apa yang Nabi sebut dalam hadis, hafizul Quran wa yahmiluha, orang yang hafal Al-Quran dan menanggung akan Al-Quran. Tanggung Al-Quran, yakni beramal dengan Al-Quran. Baru dia boleh lepas daripada neraka Allah, dan baru boleh dia melepaskan orang lain, yakni memberikan syafaat ahli keluarganya. Ya, yang Nabi selalu sebut perkara yang sama. Ya, sebab ada hadis yang lain yang Nabi sebut akhir zaman, apabila hampir kiamat, Al-Quran dikerongkong-kerongkong mereka. Orang boleh berhujah dengan Quran begini, tetapi dirinya tidak diri Al-Quran. Satu hari orang bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seorang kafir, ya, bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Aina Al-Quran?" Mana Quran? Rasulullah lalu Sayyidina Abu Bakar tunjuk, itu Quran. Al-Quran yang bergerak. Sebab pribadi Nabi, pribadi Al-Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran, ya, akidahnya, semuanya, amal Islamnya, muamalahnya, munakahahnya, segala hikayah dan sebagainya, pribadi mukminnya, kena ada. Ya, nafsu tidak akan bersesuaian dengan agama nafsu takkan bersesuaian selama mana nafsu kita nafsu amarah, kita tak naikkan kepada nafsu lawamah, ya, nafsu mulhimmah. Nafsu mulhimmah ini nafsu yang telah diilhamkan akan perkara kebaikan. Dia sentiasa mendapat dipanggil khatir samawiyat dalam kitab Sirajul Talibin. Kalau nak cerita panjang lagi. Ya, bila dia selalu mengerjakan kebaikan, ketika itu dia akan duduk tempat mutmainnah. Ya, nafsu yang tenang. Ya, setengah ulama menyatakan orang yang duduk pada nafsu mutmainnah iaitu mereka yang tenang dengan bi ahkamillah, dengan segala hukum Allah. Mereka terima hukum Allah tenang. Mereka terima hukum ibadah tenang. Mereka terima hukum muamalah tenang. Mereka terima hukum munakahah Islam tenang. Mereka terima hukum jinayah tenang. Ini yang dikatakan diri yang tenang. Tenang dengan segala biahkamillah. Baru orang ni boleh naik daripada mutmainnah kepada nafsu radiyah. Dia mula redha dengan hukum Tuhan, tak berungut pun dengan hukum Allah. Sebab apa? Dia dah terima semuanya. Bila dia dah terima dengan hati yang tenang, lalu dia redha. Tetapi daripada amarah ini kena lawamah. Lawamah ini kata ulama, diri yang perlu ada mujahadah untuk sampai kepada mulhimmah. Tapi kalau kita tidak bermujahadah, tak andal, tak nak berusaha, ikut nafsu, ya, nafsu kata macam ni, nafsu kata rehat. Nafsu kata ni tak payah, belajar macam ni tak payah, rehat. Maka kita masih berada dalam amarah, bukan lawamah. Sebab kita tak nak mujahadah.
Lalu kita tidak diilhamkan. Apa itu dalam Syirajul Talibin dia sebut tentang khatir. Khatir samawiyat ini dalam kitab Minhaj yang Melayu ni. Baik. Bersair Amirul Mukminin Sayyidina Ali karamallahu wajhah, pada demikian itu katanya, yakin aku akan yang terlebih kuat hak itu, hak tuan gurunya, dan terlebih wajib dan terlebih apa dia sebut, wajibnya atas tiap-tiap muslim memeliharanya. Sesungguhnya wajib bahawa dia hadiah kepadanya akan pemberiannya, bagi mengajar huruf yang satu itu akan 1000 dirham. Ini pendapat ini kalam Sayyidina Ali. Itu kita masa mengaji dulu, perasan tak kita ngaji dulu? Betul ulama dulu dia ikut benda ni. Macam Abi dulu, masa Abi mengaji, guru Abi dia tak minta apa-apa. Tapi kami tiap minggu, macam Abi tiap minggu Abi belikan beras, hantar kat rumah dia. Kadang-kadang Abi datang saja-saja je, Abi bawakan buah. Jadi disebut oleh ulama macam tu. Disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Baik, jika kamu duduk tempat guru, fitnah yang paling besar apa dia? Ketika kamu mengharap pemberian muridnya. Yang ni masalah paling besar. Ketika itu pula kamu duduk pada tempat yang diharamkan oleh Allah. Murid memang kerja dia macam tu. Baik, itu dalam kitab ni nanti disebut, seorang murid dia kena memuliakan guru dia. Dia menganggap guru dia adalah gurunya. Tetapi bila kamu jadi guru, kamu kena ada sifat guru. Apa dia? Maka guru ini dia menganggap muridnya sebagai sahabatnya. Ini kata ulama. Kenapa? Sebab duduk tempat guru ni fitnah besar. Dia akan jadi kibir, dia akan jadi riak. Kalau kita tidak meletakkan murid kita ini sebagai sahabat, ketika itu setiap masa kita letak diri kita sebagai guru. Jadi tak boleh tunduk. Kita ni dalam dosa maksiat, guru ni dalam dosa dan maksiat. Lepas dia ni khidmat dengan saya, khidmat dengan saya. Ni kena khidmat kan dalam kitab sebut macam tu. Ini jaga-jaga. Yang ni guru yang tak diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sifat bagi seorang guru, dia kena menganggap muridnya sebagai sahabat. Kenapa? Sebab dituntut bagi seorang guru itu mutawaddi'in, rendah diri. Itu banyak kisah. Abi pergi ziarah ulama-ulama dulu zaman Abi muda, sampai Thailand, sampai Indonesia. Masa dulu Abi suka pergi ziarah ulama. Datuk guru pondok ni tak nampak sifat alim. Pakai baju pagoda, sapu sampah. Walaupun murid dia dah sapu sampah rumah dia, tapi dia tetap buat kerja. Kadang dia potong rumput. Sebab ini sifat ahli ilmi. Ni jaga. Ingat duduk tempat guru ni seronok. Duduk tempat guru ni, dia lebih dulu masuk neraka daripada orang Yahudi dan Nasara 300 tahun. Yahudi dah masuk neraka. Yahudi dan Nasara tak masuk lagi. Dia dah masuk 300 tahun dahulu. Ingat senang dia duduk tempat tu. Itu dia ada sifat guru, dia ada sifat murid, dia ada hak guru dan ada hak murid itu sendiri. Maksudnya aku yakin dan aku ketahui bahawasanya hak yang wajib bagi tuan guru itu terlebih kuat daripada sekalian hukuknya bagi yang lain. Dan terlebih wajib memelihara akan dia atas tiap-tiap muslim.
Demi Allah, sesungguhnya sabitlah dan wajiblah bahawa dihadiahkan kepadanya sekadar 1000 dirham bagi kerana mengajar huruf, yang satu jua kerana membesarkan akan dia dan memuliakan akan dia. Ya. Kerana bahawasanya mereka yang mengajar akan dikau akan satu huruf daripada barang yang engkau berhajat kepadanya, maka pekerjaan agama, maka itu bapa engkau pada agama. Guru ni seumpama macam ayah akhirat. Ya. Tapi kalau orang tengok matan ni ya. Oh ni lah. Itu yang apa dia? Oh, boleh mengajar ni kena bagi aku apa? Berapa dia cakap? 1000 dirham. Ini awsaf sifat murid. Sifat guru kena ada. Apabila seseorang itu mengajar ia kerana dunia, ketika itu dilaknat. Menuntut ilmu kerana dunia dilaknat, mengajar ilmu kerana dunia dilaknat. Ini Imam Ghazali sebut tentang sifat-sifat ilmu yang manfaat. Menuntut ilmu. Kita habis ulang balik kiasan almarhum. Ulama ni macam lilin, dia terangkan orang sampai dia mati. Habis badan dia cair. Ni ulama pada sisi Allah jangan macam pelita, dia cakap. Pelita bila habis minyak dia lalu orang isi minyak baru menyala balik. Jangan jadi ulama seperti mana pelita, kata dia. Jadilah ulama seperti mana lilin. Itu dia. Dan adalah tuan guru kami Syekhul Imam Saiduddin As-Sirazi berkata ia, masyaikh kami, siapa yang berkehendak ia bahawa adalah anaknya alim, maka sayugia bahawa meraih dia akan orang-orang dagang daripada ulama-ulama pekah, dan memuliakan ia akan mereka itu. Siapa nak syafa'an ilmu, maka muliakan ulama dan membesarkan ia akan mereka itu. Dan memberi ia akan mereka itu akan suatu daripada hartanya. Maka jika tiada anaknya alim, maka adalah cucunya alim. Barakah syafa'an. Dengan kita memuliakan, kalau tak anak kita alim, cucu kita alim. Tapi habis nak tambah sikit. Jangan niatkan alim, tapi niatkan alim yang saleh. Jangan alim ni alim aja masih dalam neraka, tapi alim yang saleh. Tapi nak tambah sikit. Kalau orang dulu disebut mengaji, kalau orang dulu sebut mengaji alim, orang sekarang tak boleh. Oh alim, alim tapi saleh. Alim tapi kalau dulu tak apa. Kalau dulu bila ada sifat, ada yang disifatkan nampak zahir. Pasal tak? Dulu kalau orang mengaji pondok, balik dia ngaji pondok, nampak dia pakai kain, pakai sarbannya dililit macam tu kan. Lilit, nampak tak? Macam mana dia di pondok, macam tu di luar pun pondok.
Sekarang tak boleh. Sekarang di pondok macam tu, luar pondok lah lain. Jadi biar kita dapat syafaat, jadi orang yang berilmu, keturunan kita orang alim yang saleh. Ya, macam tu. Jadi ada sifat-sifat ilmu tu ada. Ya, sifat-sifat ilmu tu ada. Maka zahirlah daripada ini bahawasanya membesarkan dan memuliakan akan ulama itu satu pekerjaan yang makbul, yang diterima, ya, yang betul, ya. Jadi tak salah kita membesarkan ulama, ya. Besar kan maknanya, ya. Itu dia. Dan memberi faedah bagi umpamanya ini faedah. Baik. Dan setengah daripada membesarkan tuan guru itu bahawa tiada ia berjalan, ia di hadapannya, dan tiada ia duduk pada tempatnya, dan tiada memulai ia akan bercakap melainkan dengan izin. Ya, kita tak lalu depan dia, ya, lalu belakang dia. Ya, Baitul ulama dia ajar kita dulu-dulu pasal tak? Ya, sebab guru ni macam mak ayah. Macam mana dia ajar kita dengan mak ayah kita dulu, ya, zaman-zaman Nabi dulu, orang tua tak bagi lalu depan mak ayah, dia suruh lalu belakang. Kalau tak ada ruang, jalan tu tunduk, minta izin, saya nak lalu boleh tak? Ya. Lepas tu sekarang anak-anak main lalu lalang. Cucu-cucu lalu lalang. Lepas tu sekarang orang bijak tapi adab tak ada. Orang main lalu je. Bila dia sebut tentang guru, habis suka kait dengan ayah, dengan mak. Lepas tu orang dulu dia didik kita cara mana, ya, adab-adabnya. Sebab itu kalau kita lihat dulu orang tak pandai tapi hidup berkat. Mereka boleh besarkan anak 12 orang tanpa ada masalah. Bila mati bukan ada duit pun, mereka tak tinggalkan duit, tapi mereka tinggalkan ilmu. Ya, mereka tinggalkan adab yang baik, akhlak yang baik. Sekarang tak, ya, main lalu. Penjagaan itu, akhlak dan adab itu tidak ada. Ya, anak-anak nak kena panggil 3-4 kali baru nak menjawab. Dulu orang tua marah. Marah 3 kali tak ni marah. Dan tiada membanyak ia akan cakapnya di sisinya, ya, dan tiada maknanya ia akan suatu pada ketika jemunya, ya, dan memelihara ia akan waktu yang ditakyin akan dia bagi mengajarnya. Ya, jaga waktu guru kita mengajar, waktu tu kita kena jaga. Ya, sekarang mana ada, tak ada. Jadi mengaji ni jadi sampingan. Ya, saya ada masa saya mengajilah, saya ada waktu saya datanglah. Ya, jadi guru kita mengajar, lantaklah dia nak mengajar ke apa ke, saya ada masa, saya tak ada masa, ikut saya, dia nak mengaji saya, dia kata. Ya, walhal mereka terlupa tentang takdib itu. Ya, tentang takdib itu. Lepas itu dulu kami waktu mengaji, guru tak hadir, kami dah ada dah. Kami dah ada. Habis dulu setiap majlis guru yang nak mengajar kitab yang kami ikut setiap pengajian tak hadir lagi, kami ada dah.
Punya nak jaga betul supaya tidak hilang berkat. Ya, sikit lagi habis nak sampai perenggan. Dan tiada memukul ia akan pintu rumahnya, bahkan sabar ia hingga keluar oleh gurunya, kerana bahawasanya sekalian perkara ini semua mencederakan akan membesarkan gurunya. Wallahu a'lam. Dah. Dekat ni. Insya-Allah. Kitab ni sebenarnya dia mengajar kita tentang adab manusia sebenarnya. Perjalanan hidup kita sebagai seorang hamba Allah. Tetapi diletakkan kepada jalan ilmu. Jalan ilmu diletakkan pada tempat guru dan murid. Pada habis. Ilmu ni semua sama. Pimpin kita sebagai seorang hamba Allah. Cerita dia memang cerita yang ni cerita tentang kebesaran ilmu, memuliakan guru dan sebagainya. Tapi pada habis cerita dia adalah cerita perjalanan seorang hamba Allah. Bila seseorang ini dia boleh buat perkara ni, maka dia boleh memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan akan sayyidina Rasul dan memuliakan orang di sekeliling. Kalau dia boleh praktikal benda ni, bila dia boleh memuliakan gurunya, membesarkan guru, ketika itu dia boleh memuliakan ahli ilmu. Takkan bila dia jaga adab dengan seorang, dia tak boleh jaga adab dengan ramai orang. Yang dididik kita macam tu. Dia boleh hormat gurunya, besarkan gurunya. Tentu dia telah menjadikan kebiasaan amalannya. Lalu dengan orang lain pun dia akan menghormati orang yang lebih tua daripadanya, orang yang sebayanya, membesarkan dirinya. Kalau dia boleh memberikan sesuatu hadiah kepada gurunya, tak mungkin dia tidak boleh memberikan hadiah kepada orang lain, sebab kebiasaan dalam amalan hidup dia. Pada habis cerita dia macam tu. Habis letak pada cerita yang besarkan skop itu lagi. Jangan kamu sempitkan skop ilmu ni. Ni untuk guru saja, tak. Pada biar diletakkan pada skop yang lebih luas. Kalau kita boleh jaga kita dengan guru kita, makna tarbiyah yang ditarbiyah oleh guru kita, supaya kita boleh melaksanakan dan melakukan akan makhluk di sekeliling kita boleh jaga makhluk di sekeliling kita. Yang ini pada pandangan Nabi. Jalan yang perlu kamu lihat, jangan kamu sempitkan ilmu ni. Tapi kalau kita dah tak ada adab dengan guru kita, dengan ilmu, macam mana kamu nak ada adab dengan sekalian umat Islam? Dengan ulama pun kamu tak ada adab, takkan kamu boleh ada adab dengan orang lain. Maka jalannya bila kamu boleh jaga adab dengan ulama, maka kamu boleh jaga adab dengan orang lain. Sebab ahli ilmu macam tu, dia tidak akan jaga adab pada gurunya sahaja, tetapi dia wajib menjaga adab kepada ahli ilmu yang lain. Sekarang orang jaga ulama, tetapi sama-sama mengaji tak jaga. Adab dia kena ada dalam ilmu. Macam itulah. Baik, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin. Ya Allah, tutuplah aib-aib kami di dunia dan di akhirat dengan sifat jamalmu, ya Allah. Ya Allah, tutuplah kebodohan kami, ya Allah, dengan sifat ilmu-Mu, ya arhamar rahimin. Ya Allah, tutuplah segala kehinaan kami di dunia dan di akhirat dengan sifat kemuliaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang menyayangi dan mencintai-Mu dan mencintai Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai dan menyayangi sekalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
seperti mana yang diperintahkan oleh Sayyidina Rasul, seperti mana yang telah diperintahkan olehmu ya Allah atas kami ya Arhamar Rahimin. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Allahumma ilaika nashku wa iyyaka narju an tadfa'a 'anna al-bala' wal waba' wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya mujibas sailin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum.